Okey. Yes, okey, baik. Kita lihat. Okey. Latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Okey. Matlamat utama pendidikan sebenarnya adalah, kalau kita lihat dasar pendidikan kebangsaan sebenarnya untuk apa tahu? Untuk memupuk perpaduan kaum. Dan dasar ini dilaksanakan melalui penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 yang juga dikenali sebagai Penyata Razak 1956. Dan kenapa dipanggil Penyata Razak, cikgu? Kerana pengerusinya adalah Tun Abdul Razak. Sebab itu dipanggil Penyata Razak. Okey. Dan ini telah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran Kes 1957. Semua dasar pendidikan yang terdapat sebelum ini akan disemak semula pada tahun 1960 yang telah menghasilkan laporan Rahman Talib dan laporan Jawatan Kuasa Kabinet pada tahun 1979. Maksudnya di sini adalah dasar pendidikan kebangsaan ini ia adalah beberapa kali berlakunya pertukaran dan perubahan. Yes, betul, macam form je kan? Yes, betul. Okey. So kita lihat ini gambaran dia lah. Gambarannya tentang matlamat dasar pendidikan. Tajuk forum saya. Ya, okey. Bagus Yauza. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, matlamat dasar pendidikan kebangsaan bertujuan menyatu padukan rakyat dan menyediakan tenaga. Okey. I see. Oh, ada kat YouTube ya. Okey, baik. Nanti cikgu tengok. So, matlamat dasar ini adalah untuk mengadakan sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, ekonomi, sosial dan juga politik. Dan ini juga melahirkan matlamat iaitu melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang dan harmoni serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Kalau kamu perhatikan, matlamat yang pertama, pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara. Sebab itu kalau kamu lihat masa sekolah rendah dulu, kamu diajar dengan pelbagai subjek sebenarnya untuk apa tahu? Mencapai 3M. Mahir membaca, menulis dan mengira. Itu seketika sekolah rendah. Naik sekolah menengah, baru diperkenalkan dengan pelbagai jenis subjek sains dan juga pelbagai subjek lagi. Untuk apa? Untuk menggalakkan perkembangan kebudayaan. Sebab tu belajar sejarah, ekonomi, sosial dan politik. Dan kalau kita perasan, sekolah menengah tidak ada jenis kebangsaan. Sekolah menengah semua jenis kebangsaan. Untuk apa? Untuk membentuk perpaduan. Kebiasaannya SJKC atau SJKT semuanya adalah sekolah rendah. Sekolah menengah jarang. Unless kalau sekolah tu private lah. Sekolah tu private. Tapi kebanyakan sekolah kebangsaan semuanya adalah sekolah jenis sekolah kebangsaan, tidak ada sekolah jenis kebangsaan. Okay. Sekolah rendah aja yang ada SJKC, SJKT. Okay. Jadi itu untuk menggalakkan perpaduan dan juga melahirkan rakyat yang berilmu, dah ada ilmu, seimbang dan harmoni. Maknanya boleh bergaul dengan aman. Dan menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Betul, SJK itu sekolah vernacular, betul. Sekolah jenis kebangsaan. Baik, kita lihat laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib, iaitu Rahman Talib ini adalah kita kata salah seorang daripada jawatan kuasa dan ketua jawatan kuasa ini. Dan jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib pada tahun 1960 untuk semak semula dan mengukuhkan penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. So, dia pun akan membuat kajian dan dia buat laporan. Dan laporan inilah menjadi asas penggubalan Akta Pelajaran 1961 dan penyemakan dasar pendidikan kebangsaan seterusnya. So, laporan ini menjadi asas kepada laporan-laporan seterusnya. Dia menjadi asas kepada laporan-laporan pendidikan seterusnya. Dan laporan ini, laporan Rahman Talib ini masih mengekalkan teras ataupun matlamat utama sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan dan integrasi. So, nampak tak? Pendidikan dia kembali kepada matlamat asal, iaitu perpaduan dan integrasi nasional. So, bagaimana caranya? Dia kata, perlu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan. Sebab kalau guna bahasa yang seragam, bahasa yang sama, akan dapat wujudkan perpaduan. Betul.
Kalau semua binatang menggunakan bahasa kita kata bahasa itik, maka semua akan bersatu padu dengan itik. Tapi kalau katakan semua binatang masing-masing guna bahasa masing-masing, semua kuek. Tapi kalau semua menggunakan bahasa masing-masing, okey, ayam cakap dengan itik tak faham, itik cakap dengan ayam tak faham. Jadi kena guna bahasa yang sama. Macam kita kan. Cuma mungkin lain negeri, lain dia punya logat. Ingat logat dengan bahasa berbeza. Bahasa tetap bahasa Melayu, tapi logat tu berbeza. Contohnya, kalau kita lihat macam perkataan ular. Okey, kalau di Selangor ular. Kan? Kalau di Kedah jadi ular. Kan? Kalau di Melaka jadi ulor. Ulor. Kalau di Kelantan jadi ular. Kan? Perkataan yang sama, logat yang berbeza-beza. Nampak tak? Kalau Jawa dia lain, bunyi dia snake. Okey, baik. So itu beza dia. Baik. Okay. So itu Jawa. Baik. Snack. Yang tu mantap. Bukan snack pandai kan, itu snack cekedis. Bukan. Bukan dia kan. Alright. Okey, pertama jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yang kedua iaitu mengadakan kurikulum yang sama. Kalau Cina snack ada betul ke cikgu? Oh, kena ada ma belakang. Snack ma? Okey, faham. Baik. Okey. Okey. Baik, bagus. Baik. Baik, yang kedua. Laporan Rahmat Talib kata apa tahu? Mengadakan kurikulum yang sama. Okey, berorientasikan negara kita bagi semua jenis sekolah. So, kurikulum yang berorientasikan negara akan mewujudkan perasaan cinta akan negara. Yes. Kurikulum ni maknanya apa? Silibus. Okey. Kamu perasan tak kat sekolah kamu ada dua, kurikulum dan co-kurikulum. Perasan kan? Kurikulum dan co-kurikulum. Apa beza dia? Kurikulum adalah pembelajaran dalam darjah, silibus dalam darjah. Okey, penggunaan buku, okey, guru dan sebagainya. Tapi kalau co-kurikulum adalah aktiviti-aktiviti luar darjah yang membantu okey pemahaman di dalam darjah. Sebab itu dipanggil co-curriculum ataupun kamu kena panggil koko kan. Dan koko itulah yang ada persatuan kan. Beruniform lah. Okay, persatuan-persatuan bahasa Melayu lah. Persatuan macam-macam lagi kan. Sukan lah semua kan. Itu untuk membantu kurikulum. So, co-curriculum membantu kurikulum. So, kurikulum ini adalah silibus pelajaran yang sama. Harus diingat bahawa sebenarnya semasa zaman dahulu, kurikulum sekolah vernacular ni berbeza. Kalau katakan sekolah Melayu, mungkinlah kurikulum bahasa Melayu. Tapi kalau sekolah jenis kebangsaan Cina, okey, yang dulu menggunakan buku-buku datang daripada negara Cina. Silibus kurikulum pun datang daripada negara Cina. Guru pun datang daripada negara Cina. Sekolah Tamil pun sama juga. Kurikulum dia, buku-buku dia, pelajaran dia semua datang daripada negara India. Jadi macam mana nak bersatu padu? Kan? Matlamat negara masing-masing. Jadi sebab itu diwujudkan kurikulum yang sama. Orientasi negara kita. Dan juga satu lagi, kalau kamu perhatikan mungkin ramai yang bertanya kepada cikgu tahu. Ada juga pelajar yang bertanya cikgu. Cikgu, okey, kita belajar Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua masa form 4, betul? Okey, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua pada tahun 1914 hingga 1918 itu form Perang Dunia Pertama, dan Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 hingga 1945. Kemudian ditanya, cikgu, semasa tahun 1920 ada Spanish flu, cikgu, yang telah menyerang negara-negara Eropah. Kenapa kita tak belajar benda tu ya? Kenapa kita tak belajar benda tu? Okey, kerana kalau difikirkan subjek-subjek sejarah kamu ni setiap tingkatan ada tema. So kalau katakan form 4 hari tu kamu belajar tema apa? Tema tentang Malaysia, iaitu pembentukan Malaysia dan kemerdekaan Malaysia. Ya, betul. Kemudian yang form 5 ini tema dia apa? Tema itu iaitu kita kata kedaulatan negara dan kewujudan negara kita dan bagaimana selepas kemerdekaan itu. So dia ada tema masing-masing. Spanish flu tu tak ada kaitan pun dengan mana-mana tema dalam buku sejarah kita. Sebab itu tak dimasukkan. Kan.
Kalau masukkan juga pening kamu, apa kaitan dia kan? Spanish flu dengan nampak tak? So, ya, itu sebagai pengetahuan kamu sendiri. Yes. Sejarah dia banyak. Sejarah umum sangat. Jadi kalau kamu nak tahu tentang sejarah sesuatu tu, kamu kena tahu spesifik dia. Macam cikgu tahu tentang sejarah muzik sebab cikgu memang minat muzik. Cikgu tahu sejarah muzik daripada tahun 1950, 1940 sampai sekarang. Sejarah muzik aja. Dia macam tu. Ya. Yeah. Kuat exam memang mantap lah. Yes. Okay. Jadi itu perbezaan dia. Baik. Kita lihat laporan Rahman Talib juga mencadangkan beberapa cadangan tambahan kepada penyata jawatankuasa pelajaran 1956 itu, dan cadangan tambahan ini untuk apa tahu? Untuk memperkukuh semangat kekitaan dan kebersamaan dalam kalangan murid pelbagai kaum ke arah perpaduan. Maknanya pendidikan ini untuk apa tahu? Mewujudkan perasaan kita sesama kita. Kita jaga kita. Kita bersama-sama menangani COVID-19. Contoh. So itu kebersamaan. Jadi sebab itu cadangan dia apa tahu? Penekanan kepada mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Sebab itu lagu tema cikgu apa? Kan? Iaitu apa? Lagu tema cikgu. Bila dulu semasa di sekolah aku tak suka subjek sejarah. Kan? Tapi bila aku jumpa Cikgu Rafi, inilah sejarah yang ku ingat. Bukan kamu bertukar jadi suka, tapi kamu akan inilah sejarah yang kamu ingat. Itu matlamat kelas ini. Inilah sejarah yang kamu ingat. Okay. So, mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan terhadap negara dan mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap toleransi, bekerjasama dan persefahaman antara kaum. Dulu tata rakyat, sekarang ni telah menjadi apa? Pendidikan moral dan juga pendidikan civic. Dan juga kalau untuk orang Islam, dah ada pendidikan Islam. So tata rakyat, kamu tahu tak apa maksud tata? Kamu tahu maksud tata tu? Bukan tata ni, tata, bukan. Bukan tata tu. Tata, bukan. Okey, tata titik tu bukan. Itu sata, pandai? Itu sata, bukan tata. Okey. Okey. Baik, tata ni sebenarnya adalah atur cara. Maknanya atur cara, susunan cara. Susunan aktiviti itu dipanggil tata. Okey, sebab itu ada tata bahasa. Tata bahasa apa? Atur cara bahasa. Ya, macam mana nak cara-cara bahasa. Itu tata bahasa. Tata cara maknanya penyusunan cara-cara. Tata rakyat maknanya cara-cara untuk menjadi rakyat. Itu tata. Dalam bahasa Sanskrit. Tata tu bahasa Sanskrit. Kan? Jika ada R tak ada, dia tata. Dia tak ada R. Kalau R tu lain, tu sos tatar. Kau ingat makan bau kuah apa? Oh, dah patutlah. Dah pukul 12 suku. Patut lapar. Oh, korang lapar Okey. Baik. So, lapor cikgu. Okey, baik. Bukan lapor. Breakfast tak ambil. Okey. Rahman Talib, kita tahu iaitu penekanan kepada mata pelajaran sejarah dan penekanan pada mata pelajaran tata rakyat. Untuk membentuk semangat kekitaan. Dan satu lagi iaitu kajian Aminuddin Baki. Tadi laporan Rahman Talib, kali ini kajian Aminuddin Baki. So kalau kita lihat di sini laporan Rahman Talib, dia dibuat penambahbaikan dan dilaksanakan sepenuhnya melalui kajian Aminuddin Baki, iaitu kajian Aminuddin Baki. Siapakah Aminuddin Baki? Aminuddin Baki ini kalau kita lihat merupakan Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia. Kalau sekarang dipanggil Ketua Pengarah Pendidikan lah. Yang paling muda, iaitu berusia 36 tahun. Wah, hebat betul Aminuddin Baki ni. Beliau memainkan peranan menyusun dasar pelajaran kebangsaan melalui penyata jawatankuasa pelajaran 1996 dan laporan Rahman Talib. So dia susun semula dasar pelajaran. Muda lagi. Nampak?
Handsome pula tu. Muka ala-ala Dini lagi. Okey, baik. Kemudian, kajian Aminuddin Baki, kita lihat memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. Okay. Jadi memperkenalkan kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang melibatkan pelbagai kaum serta persediaan untuk memenuhi permintaan pasaran kerja. Maksudnya, sekolah persekolahan aneka jurusan ni maknanya sekolah vocational. Yes, sekolah vocational. Dan sekarang ini dia tak panggil sekolah lain dah. Dia panggil college vocational. Kalau kamu lepas PT3 hari tu, kamu terus masuk kepada college vocational, maka kamu terus untuk belajar untuk mendapatkan diploma dalam bidang vocational. Dan pada zaman sekarang ini, sama ada kamu sekolah kebangsaan biasa ataupun sekolah vocational, college vocational tu, kedua-duanya memberikan peluang pekerjaan yang sama. Yang sama. Jadi college vocational pun dia punya standard pun dah tinggi. Dah tinggi dah ya. Yes. Jadi cikgu galakkan kepada para pelajar yang memang tak nak belajar ke masa PT3 dulu kan. Kau tak minat belajar apa semua kan. Jangan buang masa di form 4, form 5. Pergilah college vocational. Cikgu galakkan. Okay. Baik, itu antara kaedah dia. Baik, dan satu lagi mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk memupuk perpaduan. Yes, so kalau kita lihat di sini, kajian Aminuddin Baki, dia mencadangkan ada 3 perkara. Sekolah persekolahan aneka jurusan, kemudian memperkenalkan kursus kemahiran, dan juga sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum. Okay. Jadi nampaknya ketiga-tiga ini telah berlaku pada zaman kita sekarang. College vocational ada menawarkan diploma dalam bidang elektronik, elektrik, automotif, dan sebagainya lah. Banyak dia punya course. So, kamu dah form 4, orang lain masuk form 4, form 5, kamu dah start belajar elektronik, automotif dan sebagainya. So, bagus juga sebenarnya. Bagus. Jadi itu kajian Aminuddin Baki. So, perbezaan antara Rahman Talib dengan Aminuddin Baki iaitu Rahman Talib dulu. Kemudian Aminuddin Baki dia menambah baik. Dia menambah baik dia. Ya, so itu laporan Rahman Talib dan juga Aminuddin Baki. Kemudian, laporan jawatan kuasa kabinet. Yang ini. Laporan jawatan kuasa kabinet iaitu kabinet itu apa cikgu? Kabinet Menteri, Jemaah Menteri. Jawatan kuasa Jemaah Menteri. So Jemaah Menteri ini, jawatan kuasa ini ditubuhkan pada September 1974 dan fungsi dia adalah untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Dan laporan jawatan kuasa kabinet ini diumumkan oleh Menteri Pelajaran pada tahun 1979. So diumumkan. Waktu inilah laporan jawatan kuasa kabinet ini memperkenalkan KBSR dan KBSM. Dan cikgu adalah produk daripada KBSR dan KBSM. Cikgu produk dia. So cikgu keluaran KBSR, KBSM. Kamu KSSM dan KSSR, betul? Iyalah, bila sekolah rendah, kita KBSR. Bila naik sekolah menengah, jadi KBSM. Yes. So, R dengan M sahaja. Sebelum KBSM, sebenarnya nama dia hanyalah pendidikan menengah saja. Pendidikan menengah. Dan dia tak ada SPM. Dia panggil apa tahu? Untuk PT3, untuk yang tingkatan 3, dia dipanggil LCE. Lower Certificate of Education, LCE. Kemudian bila, LCE, Lower Certificate of Education. Kemudian kalau katakan yang MCE, masa SPM ambil MCE. MCE ialah kalau tak cikgu medium ke? Medium Certificate of Education. Macam itulah. Tapi MCE. Middle, middle. Tapi cikgu rasa kalau bapa-bapa kamu yang berumur
46, 47, 46, 45 dan ke bawah. Okey, mereka semua mak bapak kamu adalah produk KBSR dan KBSM. Unless kalau bapak kamu more than that, maknanya 50 ke atas, dia LCE, MCE. Tak cari tanya. Kan? Yes. Cuba tanya dia orang. Dia orang tanya dia orang senang je. Ayah dulu ambil SRP ke LCE? Kalau ambil SRP, okey, CJ rendah pelajaran itu adalah KB, KBSM. Ayah lupa. Lama ayah lupa. Yes, kalau katakan ayah kamu 50 ke atas, confirm dia bukan SRP. Sekali jawab LCD. Sekali dia jawab LCD. Anik, ayah kamu jawab, oh, sekali LCD. Kamu kan, ayah, jangan main-main. Ingat orang tak tahu. Okey. Okey. Cakap macam tu. Kan? Baik. Kan? Ataupun kamu boleh cakap apa? Ayah ni banyak tengok Oggy and the Cockroaches ni. Itu pasal ayah jadi macam ni. Okey. Okey. So kita lihat di sini. Okey. Kurikulum baru sekolah rendah. Kurikulum baru sekolah rendah ya. Ayah saya yang layan cerita tu. Oh ya ke? Kan? Ada tak mak bapak kamu yang tak ada SPM? Jangan malu. Itu normal sebab SPM ke tak ada SPM dia bukan penentu kejayaan. Sebab kadang-kadang ada orang tak ada SPM pun dia boleh berjaya. Kan? Dia boleh berjaya. Contoh macam Husin. Kenal Husin? Kenal Husin? Tak kenal tak? Husin. Husin kampung pisang. Husin kampung pisang. Dia kata apa kan? Husin kampung pisang. Dia kata apa? Abang tak ada SPM. Tapi saya ada wawasan. Dia gitu. Okey, betul. Okey. Oh, yang tu. Okey, baik. Okey. So kita lihat di sini ya. Wawasan tu apa? Matlamat lah pandai. Aduh, Shimir kau ni kan. Wawasan tu matlamat. Okey. Kita lihat di sini. Matlamat utama. Okey. Gila macam satu ni. Okey, matlamat utama pembentukan KBSR. So, KBSR. Okey, apakah matlamat utama dia? Menguasai dan menghargai bahasa Melayu. Okey, itu pertama. Okey, sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan. Kemudian iaitu yang kedua menguasai 3 bidang asas iaitu komunikasi, kemanusiaan dan alam sekitar serta bidang perkembangan diri individu. Sebab itu kalau kamu nak tahu semasa kami orang KBSR kami tak ada subjek sains. Kami tak ada subjek sains, kami tak ada subjek sejarah KBSR, tapi kami ada subjek apa tahu? Alam dan manusia. Alam dan manusia kau. Dalam tu lah ada sains, dalam tu adalah geografi, dalam tu lah. Seronok gila. Alam dan manusia. Memang seronok. Okay. Yes. Dan zaman inilah okay. Dan nama pun best. Dan KBSR zaman inilah matematik. Nama matematik diperkenalkan. Sebelum itu dia tak panggil nama matematik. Dia panggil nama ilmu hisab. Ya, ilmu hisab Bukan hisab. Bukan hisab tu. Bukan. Dia hisab. HISAB. Hisab tu kira-kira. Okey, ilmu hisab. Jangan salah. Okey. Okey. Aduh, sekarang ilmu hisab lain kan. Okey. Baik, so hisab gam. Cimir kau ni kan. Itu dapat A. Arif. Okey. So, kita lihat di sini. Okey, memastikan matlamat pendidikan. Okey, dengan penguasaan dan 3 bidang asas ini, maka memastikan matlamat pendidikan relevan. Okey, kalau untuk para pelajar yang mungkin kamu rasa, cikgu, relevan tu apa sebenarnya? Relevan ni sebenarnya sesuai. Sesuai dengan keperluan semasa. Okey, matlamat pendidikan relevan, sesuai dengan keperluan semasa. Bagi menghadapi cabaran abad ke-21, kemudiannya barulah KSSR Curriculum Standard Sekolah Rendah diperkenalkan. Dan KSSR dilaksanakan sepuluhnya pada murid tahun 1
di semua sekolah bermula pada tahun 2011. Dan adakah anda produk KSSR? Anda start sekolah 2011 ke? Darjah 1? Kan? Ya ke? Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu form 1, form 2, form 3, form 4. Lah. Betul. Kamu adalah produk first. Kamu adalah produk first KSSR. Yalah. Betul. Okey. Okey. So sebab tu kamu dikatakan sebagai generasi apa? Guinea pig. Memang sentiasa first. Okey. Nanti ikut semak-mal ya. Kan. Yes. Nak produk macam kita ni barang je. Taklah kan. Okey. Okey. Yang buku teks baru. Arif, okey. Walaupun ada kamu dianggap sebagai produk, okey, jadilah produk yang paling berkualiti. Kalau anda menjadi tukang sapu, jadilah tukang sapu yang terbaik. Kalau anda jadi, maknanya apa tahu? Jika ditakdirkan kita jadi apa sekalipun, jadilah yang terbaik. Itu kita punya semangat. Itu semangat kamu kena ada. Okey. Yes. Produk yang direbuti. Produk yang direbutkan orang ramai. Okey. Okey. Sirim. Alright. So itu KBSR. Kemudian KBSM, kurikulum baru sekolah menengah. Okey. Kurikulum baru sekolah menengah, okey, mula dilaksanakan di sekolah mulai tahun 1989 dan inilah batch pertama. Okey, batch pertama KBSM. Okey, dan KBSM digubal berdasarkan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk apa tahu? Melahirkan generasi yang berilmu, generasi yang berkemahiran, generasi yang bersatu padu. So itu produk kami, produk KBSM ya. Dan KBSM kemudiannya digantikan dengan KSSM. Okey. Bermula dengan murid tingkatan 1 mulai tahun 2017. Anda lah batch yang pertama juga kan. So daripada batch KBSM yang pertama kepada batch KSSM yang pertama. Hai. Okey. So pertama. Hai semua. Okey, baik. Okey. Jadi bertambahlah kita semua ya. Bertambahlah kita semua. Okey. Baik. So pembaharuan kurikulum yang dilaksanakan ini selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, okey, untuk memberikan fokus kepada penguasaan kemahiran abad ke-21. Okey, baik. So, okey, seandainya, okey, kalau kita lihat di sini, seandainya kalau kita lihat, okey, perubahan daripada KBSM kepada KSSM mengambil masa hampir 30 hingga 40 tahun. Jadi cikgu tak faham kenapa ada sesetengah parents yang kata apa, macam mana ni pendidikan asyik berubah-ubah, sekejap itu sekejap ini berubah-ubah. Pada cikgu mana ada perubahan? Tak ada perubahan pun. Kan? Benda yang sama. Kan? Jadi cuma penambahbaikan sikit-sikit itu je. Jadi tidak ada pun sebenarnya perubahan-perubahan yang besar. Just update. Patch update. Betul. Alangkah Windows 10 pun tiap-tiap 6 bulan sekali kena download software baru kan untuk update kan. Windows 11 pun dah ada. Takkanlah kita nak biarkan je pendidikan kita macam tu kan. Kena ada upgrade. Baik. So itu cerita tentang KBSM dan juga KBSR dan juga KBSM. So itu pengenalan kepada KBSR dan KBSM. Itu yang pertama, laporan jawatankuasa kabinet itu memang dilaksanakan. Yang kedua, laporan jawatankuasa kabinet ada matlamat lagi untuk memperkukuh perpaduan, termasuklah seperti berikut. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dijadikan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Wajib. Dalam peperiksaan awam maksudnya peperiksaan SRP, UPSR dan juga SPM ataupun PT3. SRP banyak kali tukar. Mula-mula SRP, lepas tu tukar kepada PMR,
lepas PMR tukar kepada PT3. So tetap bahasa Melayu menjadi mata pelajaran wajib. Kemudian penegasan kepada pendidikan kerohanian, iaitu pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Okey. Dan penekanan terhadap aktiviti co-curriculum melibatkan semua kaum seperti unit beruniform, sukan dan permainan serta persatuan. Ini yang kamu faham. Okey. So bermakna dari mana datangnya idea-idea unit beruniform, sukan dan permainan dan persatuan sejak daripada laporan jawatankuasa kabinet. So dia nak rangkumkan semuanya untuk kukuhkan perpaduan. Dan yang ketiga, hasil daripada laporan jawatankuasa ini telah menghasilkan KBSR yang diperkenalkan pada tahun 1982 dan KBSM dan falsafah pendidikan negara pula digubal pada tahun 1988. Dan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu falsafah ini digubal pada tahun 1988. Maknanya falsafah ni adalah kita kata matlamat asas kepada pendidikan kebangsaan. So matlamat asas itu telah dibuat pada tahun 1988 untuk memperteguh, untuk menegaskan hala tuju dan matlamat pendidikan negara ke arah perpaduan. Sebab itu kalau kamu belajar, kadang-kadang kamu belajar apa tau? Cikgu, saya ni belajar sains, bio, chemistry lah apa semua ni kan. Untuk apa cikgu? Saya belajar sejarah ni untuk apa cikgu? Kan? Bukannya nanti orang datang kerja ada orang tanya tentang sejarah. Tak. Sebenarnya daripada darjah 1 sampai tingkatan 5, semua mata pelajaran itu dibuat untuk apa? Supaya kamu berinteraksi antara satu sama lain dan akan membentuk perpaduan. Di samping memberikan ilmu kepada kamu. Itu matlamat utama dia. Dan juga berinteraksi, yes. Bergaul. Bergaul sesama kamu. So sebab itu kalau kita lihat zaman sekarang ni di sekolah kamu, cikgu pernah tengok di sekolah-sekolah sekarang ni, yang main sepak takraw siapa? Yang main sepak takraw Indian, pelajar India main sepak takraw. Pelajar Melayu main basketball. Pelajar Cina dah start main hoki, main bola sepak. Maknanya apa? Berlaku interaksi. Kalau tidak dulu, kalau bola keranjang Chinese saja. Kalau bola sepak Malay saja. Kalau olahraga, Indian saja. So dia asing. Asing? Football captain, nampak Indian. So di sini kita lihat telah berlaku interaksi dan maknanya pendidikan telah membentuk perpaduan. Nampak tak berkesannya di situ ya. So Cindian maknanya Cina India. Cina India lah. Macam Jamerika. Jawa Amerika kan? Jamerika. Baik. 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 Falsafah ini menekankan pendidikan cinta lama. Pendidikan yang tu lagu. Tu lagu. Pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Alah kau ni. So itu falsafah pendidikan ya. Cindai itu apa? Cindai itu sebenarnya sejenis kain. Kain orang perempuan pakai, kain cindai. Baik. So kita lihat di sini. Pembentukan akta pendidikan. Kain apa? Siapa boleh bantu? Tolong jawabkan tu. Cindai, kain sutera. Nice. Kain kafan. Kain basah. Balun. Balun. Semua kain kuah. Baik. So kita lihat di sini, berkaitan dengan pendidikan siapa lagi nak terpakai? Tentang pendidikan. Bermula daripada laporan Rahman Talib, kemudian pergi kepada kajian Amiruddin Baki, kemudian laporan jawatankuasa kabinet. So 3. Baik. Dan seterusnya pembentukan falsafah pendidikan dan Akta Pendidikan 1996. So, kita lihat di sini kedudukan bahasa kebangsaan
telah diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan melalui Akta Pendidikan. Intelek tu apa? Intelek tu maknanya pencapaian dalam akademik, intelek, kebijaksanaan. Yes. Dalam intelek. Jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dipanggil Jerry. Jasmani, emosi, rohani, macam bijak yang cikgu. Dan intelek. Intelek tu maknanya apa? Dalam otak kita ni. Dengan otak kita. Sebenarnya inilah keempat-empat yang kita perlu kawal. Jasmani fizikal. Emosi tentang apa? Perasaan. Rohani kita punya kejiwaan. Kejiwaan. Dan intelek kita punya tahap pendidikan kita. Di sini. Nafil jasmani ya. Kebanyakan orang boleh fail jasmani. Kebanyakan orang sebenarnya jasmani tak ada masalah. Rohani mungkin tak ada masalah. Intelek tak ada masalah. Selalunya masalah pada apa tahu? Emosi. Emosi problem. Tak pandai nak mengawal emosi. Tak pandai untuk bagaimana nak beremosi pada sesuatu perkara. Jadi itu kamu kena belajar. Emosi, pengurusan emosi kamu kena belajar. Kena belajar cara menguruskan emosi. Itu penting tu. Subjek PJ dah kena buang daripada jadual. Habis kelas online kau nak buat apa? Kau nak buat apa time PJ? Nak buat apa time PJ? Nak buat Zoom macam ni, exercise 1 2 3 4 1 2. Tak ada. Takut. Baik. Tak ada. So kita lihat Akta Pendidikan 1996 ini, nak jadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, dan ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan di semua sekolah dan juga di institusi pendidikan, dan juga institusi pendidikan swasta pula dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam atau moral untuk memupuk semangat cinta akan negara serta nilai-nilai murni. So itu Akta Pendidikan. Mungkin kamu akan bertanya, cikgu, pengajian Malaysia kami tak pernah belajar pun. Pengajian Malaysia kamu akan belajar semasa STP nanti ataupun kamu masuk matrikulasi nanti. Pada peringkat awal memang ada pengajian Malaysia. Memang ada. Pengajian Malaysia. Yes. STP tu apa? STPM, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. STPM. Kita selalu sebut short form dia STP. Yes. So, diamlah kan, diamlah. Banyak sangat kau perlu tanya ni Syamir. Kenapa tak sebut M? Sebab dia panjang sangat. So jadi STP. Baik. Pelaksanaan sistem pendidikan di negara kita ni berdasarkan dasar pendidikan kebangsaan, laporan Rahman Talib, laporan jawatan kuasa kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Relax Nash, relax. Relax lah kan. Okey ya. Relax Nash. Relax. Kelas kita open, nak tanya-tanya. Okey. Baik. Dasar ini digubal untuk mencapai matlamat. Okey, matlamat pendidikan kita sama. Daripada tak kiralah bertukar-tukar pendidikan, bertukar-tukar laporan, tetapi matlamat dia tetap sama, iaitu untuk masyarakat yang bersatu padu. Dan pelaksanaan ini juga bertujuan meneruskan dan memperkukuh dasar pendidikan kebangsaan. So sebagai rakyat Malaysia, kita perlu hargainya dan menyokong serta memberikan komitmen terhadap kepentingan pendidikan bagi mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Maknanya back to the asal balik. Iaitu apa? Untuk mengukuhkan perpaduan kaum dan juga mengukuhkan integrasi nasional. Maknanya, falsafah tu apa? Falsafah tu ialah kita kata sebagai wawasan ataupun kita kata sebagai prinsip hidup. Falsafah tu ialah prinsip hidup lah. Contohnya macam ni, falsafah pendidikan.
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan. Okey, sekejap. Okey. Baik. Kita lihat di sini falsafah pendidikan, di mana kalau kita lihat di sini iaitu berkaitan dengan pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan. Usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk apa? Matlamat dia, lahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Maknanya yang boleh bergaul secara baik dengan orang lain, dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Bukan harmoni ke cikgu? Yalah. Harmoni. Ya, harmoni. Plural. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, penting, berketerampilan. Berketerampilan maknanya kamu tampil, maknanya ada karisma, tampil sebagai watak-watak pemimpin-pemimpin negara yang utuh, berperwatakan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Maknanya berupaya untuk mencapai kesejahteraan diri dulu. Kemudian dapat memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga dulu. Kemudian masyarakat dan kemudian barulah negara. Nampak tak falsafah pendidikan kebangsaan? Maknanya dia bukan satu usaha yang terhenti, tapi dia usaha yang berterusan daripada darjah satu, daripada tadika lagi sampailah ke peringkat universiti. Untuk apa? Untuk memperkembangkan potensi diri kamu. Potensi diri kita ni semua berbeza. Potensi Shimir berbeza, potensi Nash berbeza, potensi Anik berbeza. So, potensi-potensi ini kita kena keluarkan. Kita kena embosskan dia. Untuk apa? Untuk menjadi insan yang seimbang, orang yang seimbang dari segi kebijaksanaan dia, dari segi bagaimana dia menguruskan emosi dia, bagaimana kepercayaan dia, rohani dia kepada Tuhan, dan juga bagaimana dia jasmani fizikalnya boleh sihat dan memberikan tenaga sumbangan kepada negara. Dan berdasarkan apa? Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kenapa? Itu adalah rukun negara yang pertama, kan? Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kenapa digunakan rukun negara yang pertama? Kerana masyarakat masyarakat yang patuh kepada Tuhan, maka masyarakat itu mudah untuk diuruskan. Masyarakat yang tak patuh kepada Tuhan, maknanya tidak ada agama, akan menyebabkan sukar untuk diuruskan. Kerana dia tidak patuh kepada agama, tidak patuh kepada undang-undang. So bagaimana dia nak patuh kepada kehidupan? Jadi sebab itu tak kiralah agama apa sekalipun, Islam ke, Hindu ke, ataupun Buddha ke, ataupun Kristian ke, kepercayaan pada Tuhan itu penting. Supaya dapat mewujudkan masyarakat yang taat. Kalau taat kepada agama, maka taatlah kepada negara. Setia kepada agama Tuhan, setia kepada Tuhan, maka setialah juga kepada negara. Jadi itu falsafah pendidikan. Prinsip lah, kita kata prinsip. Macam kamu juga, kamu pun kena ada prinsip. Kena ada prinsip. Prinsip kamu perlu kamu pegang betul-betul. Dan prinsip ni tak semestinya satu ayat. Mungkin prinsip kamu berbeza-beza mengikut suasana dan keadaan. Saya dah wawasan. So itu berkaitan dengan pendidikan. So kesimpulannya hari ini yang kita lihat, berkaitan dengan dasar pendidikan kebangsaan. So dasar pendidikan kebangsaan bermula daripada Penyata Razak 1956 atau Jawatankuasa Pelajaran 1956. Ingat 1956. Kemudian daripada sini Laporan Rahman Talib telah menambah baik kepada Jawatankuasa Pelajaran itu, Laporan Rahman Talib, dengan menjadikan bahasa Melayu dan mengadakan kurikulum yang sama serta mata pelajaran sejarah dan juga tata rakyat. Tak sama.
Prinsip dengan wawasan tak sama. Wawasan tu matlamat. Prinsip ni adalah ketetapan hidup kamu. Ketetapan. Ketetapan ya. Nanti cikgu cerita. Kemudian daripada laporan Rahman Talib itu, okey, ditambah baik lagi dengan kajian Amiduddin Baki, di mana Amiduddin Baki menambahkan okey, sekolah aneka jurusan dan juga kita katakan sebagai kursus-kursus kemahiran. So ditambah. Okey, laporan jawatankuasa jawatankuasa pelajaran 1956, kemudian juga laporan Rahman Talib, kemudian juga kajian Amiduddin Baki, dibawa seterusnya kepada laporan jawatankuasa kabinet. Jawatankuasa kabinet yang telah melahirkan KBSR dan KBSM. Okey. Dan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan semula. Dan daripada situ, okey, mewujudkan falsafah pendidikan, yang kelima falsafah pendidikan, dan yang keenam Akta Pendidikan 1996 yang mewajibkan bahasa pengantar bahasa kebangsaan. Okey, jadi ada 6 perkara dalam subtopik 7.2 ini, iaitu berkaitan dengan dasar pendidikan kebangsaan. Baik, so itu susunan dia. Ada sebarang soalan nak tanya? Cikgu harap cikgu telah menyampaikannya dengan penuh penjelasan supaya kamu boleh faham. Okey. Kena hafal semua ni ke? Kamu ingat susunan dia? Dan kalau kamu rajin, okey, kamu boleh buat mind map untuk dasar pendidikan ini. Okey, dasar pendidikan ini seperti mana yang cikgu telah susunkan, iaitu bermula dengan jawatankuasa pelajaran 1996, laporan Rahman Talib, kemudian kajian Amiduddin Baki, kemudian juga kepada jawatankuasa kabinet, okey, dan juga satu lagi falsafah pendidikan dan juga akta, okey, Akta Pendidikan 1996. So kena 6. So susun kat situ. Dan apakah kelebihan-kelebihan dia? Ambil kelebihan-kelebihan dia sikit-sikit. So kalau kamu boleh buat mind map, kamu akan faham. Banyaknya. Okey, sirim tadi tu apa cikgu? Okey, sirim tu sebenarnya adalah apa? Iaitu berkaitan dengan kat plug tu. Okey. Sirim ni sebenarnya adalah standard of international standard in research Institute of Malaysia. So bermakna sirim ni adalah satu kita kata badan berkanun yang sebenarnya dia akan melakukan penyelidikan terhadap barang-barang elektronik, banyak penyelidikan terhadap semua barang-barang di Malaysia, dan barang-barangan elektronik terutamanya perlu dihantar kepada sirim untuk diuji sama ada sesuai tak untuk penggunaan elektrik di Malaysia. So kalau katakan sesuai, maka baru dah diberikan cop sirim, maknanya barangan itu berkualiti. Kalau barangan itu tak ada cop sirim, maknanya barangan itu tidak berkualiti. So itu yang dikatakan sirim sebenarnya, satu institut yang digunakan untuk membuat kajian dan penyelidikan. Okay. So ada soalan lain nak tanya? Oh, prinsip tadi. Okey, prinsip tadi. Okey, untuk barang elektronik, barang-barang lain boleh. Barang-barang lain boleh. Okey, untuk prinsip itu sebenarnya prinsip ini sebenarnya adalah satu ketetapan yang kamu buat terhadap sesuatu perkara. Contohnya, kamu buat prinsip apa tahu? Aku kalau nak belajar, aku mesti duduk kat meja. Aku mesti duduk dekat kerusi dan aku kena duduk kat meja dan buka buku. Itu memang aku. So prinsip aku memang kalau nak belajar faham, itu cara aku. Duduk atas meja pun boleh Ya. Duduk kat kerusi lah pandai. Kemudian belajar di meja belajar dalam bilik. So ada pula orang lain kata apa? Prinsip aku lain. Prinsip aku kalau aku nak belajar, aku boleh belajar kat mana-mana je. Aku kena belajar kat luar, mungkin kadang-kadang kena kat balcony, agak-agak bosan, aku pergi ke sana, pergi ke sini untuk study. So prinsip itu berbeza-beza mengikut orang. Dan ataupun kalau nak belajar aku kena ada kawan. Kalau tak belajar kalau tak ada kawan aku tak belajar. So itu pun prinsip juga. So prinsip itu diguna pakai oleh setiap manusia dan setiap kehidupan. Belajar dalam bot. Yes.
balcony duduk atas saya, itu lain. Okey. Pergi pantai cikgu. Yes, betul. Cikgu boleh tak suggest reference book yang bagus untuk form 4? Untuk form 4. Tak jadi study tu, Cik Stido. Okey. Untuk form 4, cikgu tak tahulah nak bagi ke tak. Untuk form 4, kamu semua ada buku rujukan? Ada okey. Ada. Saya tak ada. Okey. Sebenarnya buku rujukan, buku teks je lah. Sebab buku teks pun dah bagus dah. Tapi kalau tak ada juga buku teks tu, buku teks lagi bagus sebenarnya. Dia detail dan juga dah berwarna-warni dah. Form 4 tu. Betul, sebab buku teks kamu dah berwarna-warni. Kalau katakan bagi buku rujukan yang lain dah tak ada warna-warni, tak cantik. Tak cantik. Contohnya macam cikgu ada kat sini, cikgu pun mungkin nak lepaskan pada kamu juga untuk nota-nota form 4 ni. Okey. Contohnya cikgu ada nota form 4 seperti ini ya. Mana nota ringkas ni? Okey, contohnya bab 3. Okey, bab 3. Okey. Contohnya begini. Okey. Banyak perkataan, sakit kepala. Okey, contohnya begini. Okey. Konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita, kalau kita lihat di sini. Okey. Okey, contohnya okey, ini. Okey, nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua. Okey. Kemudian 3.1. Okey, dah pecahkan 1 2 3 4 5. Okey. Kemudian 3.2 latar belakang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia, okey. So Perang Dunia Pertama, punca Perang Dunia Pertama. Kemudian faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama tu, okey, 1 2 3, krisis rantau Balkan. Kemudian berakhir Perang Dunia Pertama, persidangan damai, perjanjian Versailles. Okey, kesan Perang Dunia Pertama, keruntuhan pemerintahan, so munculan negara baru dan kesan terhadap negara kita. Kemudian 3.3, okey, Perang Dunia Kedua. Okey. So yang ini okey, Perang Dunia Kedua dan juga ada konflik dunia, okey, kegagalan Liga Bangsa, okey, Perang Dunia Kedua di Eropah. Ke menarik pula, menarik ke? Menarik ke nota ni? Okey. So kan sama je dengan buku teks. Memanglah sama je, cuma dia tak ada short form dia lah, dia tak ni. Okey. Dan okey, kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Kan info dia pendek-pendek sikit, betul. Info dia pendek-pendek, very short form tetapi tepatlah. Tepat. Okey. So kejayaan operasi pendaratan tu ada gambar tentera bersekutu mendarat. Okey. So ini Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Okey, dasar peluasan kuasa Jepun, kepulauan perindustrian. Okey, sekatan ekonomi. So it's a quite simple. Okey, untuk bab 3 ni kalau kita lihat. Okey. Siapa pula ni? Okey, yang share bunyi ni. Okey, Iko ah. Itulah ada Iko, terkejut cikgu. Ada Iko. Okey, so dan faktor kedatangan Jepun di negara kita. Ini contohnya. Serangan Jepun terhadap negara kita. Okey. Frankly speaking, cikgu boleh akui bahawa memang menarik. Okey, yang ini memang menarik. Nota ni memang menarik. Siap komplit dengan gambar dan juga serangan-serangan yang dilakukan selepas mendarat di Miri. Minimalistic. Yes, minimalistic betul. Okey. Dan macam gini saya suka. Okey. So dasar pendudukan Jepun. Okey, so dia pecahkan mengikut petak-petak yang telah disediakan, diasingkan, digabungkan. Okey, dasar ekonomi, dasar sosial. Okey. Dan perjuangan rakyat. Okey, perjuangan rakyat kita tahu okey dibagi pada 1 2 3 4 5. Okey, dan juga frankly speaking cikgu suka nota ni. Okey. Secara amnya cikgu suka nota ni. Okey. Okey. Okey, dan juga dia gunakan short form saja.
Okay. So, korang nak ke? Nak korang ni. Kan? Tak sebab sebenarnya nak tengok yang perempuan je banyak ni yang minta ni. Nak yang lelaki macam budak-budak lelaki tak nak ni. Nash on, Nash baru Nash on, Shimir pun on. Saya lagi baik Shimir, baik. Faham okey Danush bukan mak nak Danush. Baru nak bagi ni kau panggil mak kau. Alai. Kan? Tak aci ya macam ni kan. Sikit-sikit main mak, sikit-sikit main mak. Kan? Tak aci yo. Okey, baik. Okey. Jadi ya. Uish, keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Okey, so kita ada bom atom little boy, gambaran dia sekali. Begitu juga kita ada Fat Man, gambaran Fat Man kat sini. Ada gambar bom atom kat situ ya. Dan kronologi pemerintahan. Okey, kemudian yes, fat betul ya. Memang fat. Okey. So, ini very short form dan tidak balas orang Melayu kat sekolah, lepas tu masuk pula bab form 4. Ya ke? Usaha Dato' On Jaafar, okay, kompromi, okay, Sarawak selepas Jepun menyerahkan mati lagi ni. Alright. So, okay, korang nak bab berapa sebenarnya ni? Nak nota bab berapa ni?